Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Faqih As-Salih Az-Zahid Abdul Malik ibn Abdullah ghafarallahu lahu, amla alayya Syekhil Ajallul Imam Az-Zahid As-Sa'id Al-Muwaffaq Hujjatul Islami Zainuddin Syaraful Ummati Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa rafa'allahu fil jannati darajatahu. Hadzal kitab al-mukhtasar wa huwa akhiru kitabin sannafahu wa lam yastamlihi minhu illa khawassu ashabihi wa huwa. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan memulakan pengajian kitab yang baru. Kita telah khatam setelah bertahun juga kita mengaji kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, iaitu syarah kepada kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah yang berkaitan tentang ilmu tauhid. Jadi alhamdulillah, dalam kuliah yang lalu kita telah khatam kitab tersebut. Kalau tuan-tuan masih ingat, satu masa dahulu di sini saya membaca dua kitab secara bergilir, iaitu kitab Nurul Huda dan kitab satu lagi adalah Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya. Saya pada masa itu terfikir bergilir-bergilir pun confuse juga. Habiskan satu-satulah. Jadi sudah habis Nurul Huda, cadangnya nak sambung Kekeliruan Umat. Tetapi katanya Al-Fadhil Ustaz Hafiz Za'farani hafizahullah telah pun membawa dan menghuraikan kitab tersebut di masjid ini. Jadi dengan niat mengambil barakah kebaikan daripada kitab yang mubarak, yang diberkati, hasil tangan ulama yang tersohor, ulama yang digelar Hujjatul Islam, iaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. InsyaAllah kita akan mengambil manfaat daripada kalam dan juga ilmu beliau di dalam kitab Minhajul Abidin. Dalam kereta saya ada 20 nuskah yang saya bawa, tapi saya sempat bawa 4 kitab dahulu. Kalau ada yang nak berkitab boleh ambil di hadapan ini. Yang selebihnya kalau nak juga boleh ambil di kereta saya di luar sana. Cuma saya nak angkat 20 tadi jimat tenaga.
Jadi silakan siapa yang nak merujuk kepada kitab ini diterjemah oleh ayahanda saya Al-Fadhil Ustaz Haji Engku Ali bin Aku Endun, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Yang mana beliau susun kitab ini di sebelah kiri, kanan adalah yang original bahasa Arab, sementara di sebelah kiri inilah terjemahan. Jadi kalau orang yang nak belajar dua-dua boleh tengok bahasa Arab dulu, kemudian lihat bahasa Melayu, atau yang nak fokus satu sahaja pun boleh ya. Kalau yang bahasa Melayu, dia akan bermula daripada muka surat 2 Arabic ya. Sebelum tu ada yang Roman, iaitu Muqaddimah ya, tentang kisah hidup Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tentang aliran tasawuf yang diperjuangkan oleh beliau. Start daripada 2 Arabic ini, kita masuk kepada isi kitab. Jadi Minhajul Abidin diterjemahkan di sini jalan para abid. Abidin ni plural ya. Jamak kepada abid daripada perkataan abada ya'budu, menyembah atau beribadat. Dari abid, ahli ibadah. Jadi kita berharap dengan kita mengaji kitab ini, Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita untuk menjadi ahli ibadah ya. Baik, ada lagi ya, ada 16 kitab lagi, mungkin boleh ambil lah nanti di kereta, ataupun ada, kalau ada orang muda yang nak tolong angkat, saya boleh bagi kunci kereta. Betul, penceramah di bahagian si belakang. Dalam kotak ya. Tolong. Sebab 16 kitab, kalau bawa berdua 8 kitab seorang, okey. Sebelah tangan 4 atau 8 kitab boleh insya-Allah. Baik, jadi yang dah dapat kitab, yang mana nak tengok terjemahan itu, sebelah kiri cari muka surat 2 Arabic, bukan yang Roman ya. Roman itu kisah hidup Imam Ghazali. Start daripada 2 Arabic itu isi kitab. Jadi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Telah berkata Syekh yang faqih. Faqih mana orang yang faham dalam urusan agama, atau faqih juga merujuk kepada ulama yang boleh beristihad, atau paling tidak faqih juga merujuk kepada seorang yang mahir di dalam hukum hakam, atau dikenali sebagai ilmu fiqh, disebut sebagai faqih. Pluralnya adalah fuqaha. Jadi berkata syekh yang faqih, yang mahir dalam ilmu agama, yang soleh, yang zuhud, yakni yang hatinya tidak cinta kepada dunia. Walaupun tangannya mungkin memiliki dunia, tapi hatinya tidak dipengaruhi oleh cinta dunia. Nama beliau adalah Abdul Malik ibn Abdullah. Moga-moga Allah mengampunkan beliau. Kata beliau, amla alayya syaikhi. Syekh saya, guru saya telah imla. Imla ni maknanya dictate ya. Guru baca, anak murid tulis ya. Guru saya yang mulia, iaitu imam, yakni yang menjadi ikutan dalam ilmu, yang zuhud orangnya, yang dia itu tidak diperhambakan oleh dunia, as-sa'id, yang bahagia, al-muwaffaqu, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala
yang digelar beliau ini dengan gelaran yang tidak semua ulama digelar dengan gelaran ini, iaitu Hujjatul Islam, hujjah kepada Islam. Jadi beliau ini banyak memenangkan kebenaran melawan kebatilan ahli-ahli falsafah, melawan kebatilan golongan batiniyah, golongan yang kononnya tasawuf tetapi tidak bersyariat lagi, tidak lagi menghiraukan hukum hakam. Jadi Imam Ghazali juga berhujjah dan mengalahkan kebatilan golongan ahli falsafah dan juga batiniyah. Zainuddin, iaitu yang menjadi perhiasan kepada agama. Syaraful ummah, yang menjadi kemuliaan, kebanggaan kepada umat. Abu Hamid, bapa kepada si Hamid, ini style orang Arab lah, bapa siapa. Nama beliau adalah Muhammad. Nama Imam Ghazali sama dengan nama imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tinggal lagi Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, sementara Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad 3 kali. Beliau bernama Muhammad, bapa beliau juga bernama Muhammad, dan datuk beliau juga bernama Muhammad. Al-Ghazali nisbah kepada pekerjaan ataupun tempat. Ghazal boleh jadi orang yang menenun kain. Dikatakan bapa beliau ni mencari pekerjaan, mencari makan dengan bekerja sebagai menenun kain. At-Tusi, tempat di Parsi, di Iran, bernama Tus. Qaddasallahu ruhahu, moga-moga Allah mensucikan ruh beliau dan mengangkat oleh Allah Ta'ala akan kedudukan beliau di dalam syurga. Jadi apa yang didiktit, apa yang diimla oleh Imam Ghazali kepada Syekh Abdul Malik bin Abdullah ini, itulah kitab yang ringkas ini. Jadi standard orang zaman dahulu, kitab Minhajul Abidin ni ringkas, Yang terjemah ni pun hanya sekadar 2 jilid saja. Berbeza dengan kitab Ihya Ulumuddin, juga disusun oleh Imam Ghazali, itu sampai berjilid-jilid, mungkin 6, 7, 8 jilid, tengok macam mana cetak. Tapi kalau kitab Minhajul Abidin, kalau yang Arabik mungkin 1 saja. Jadi dianggap ringkas, Ringkas-ringkas pun wallahu a'lam lah. Berapa tahun pula kita mengaji. Yang di Fitnul Huda pun bertahun, wallahu a'lam lah. Tengok taufik hidayah daripada Allah Ta'ala. Yang mana ini adalah kitab yang akhir yang beliau karang, yang beliau susun, dan beliau tidak diktit, tidak baca kitab ini kecuali itulah orang-orang yang khusus di kalangan murid-murid beliau. Jadi murid-murid beliau yang terpilih bila bacakan kitab ini. Tapi bukan dibaca secara umum, tidak. Wahwa, dan inilah isi kitabnya. Qala rahimahullah ta'ala, alhamdulillahil malikil hakimil jawadil karimil azizir rahim, alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wa fatara as-samawati wal arda bi qudratihi, wa dabbara al-umura fid daraini bi hikmatihi, wa ma khalaqal jinna wal insa illa li ibadatihi. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa pujian, baik makhluk sesama makhluk memuji, baik makhluk memuji Allah, atau Allah memuji makhluk, atau Allah memuji dirinya sendiri, itu semua milik Allah, yang merupakan Raja yang maha bijaksana, yang mulia lagi pemurah, yang agung lagi penyayang, yang menciptakan manusia pada sebaik-baik kejadian dan menjadikan langit dan bumi dengan kekuasaannya, dan mentadbir segala urusan pada 2 negeri, iaitu negeri dunia dan negeri akhirat dengan hikmahnya. Tuan-tuan jumpa ke? Jumpa muka surat 2, Tapi saya tak strictly follow yang terjemahan ni. Saya tidak terikat sangat lah, Tapi insya-Allah tak lari
daripada apa yang tertulis di sini. Walaupun perkataan saya guna mungkin lain sedikit, tapi insya-Allah maknanya menuju kepada makna yang sama. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi mukaddimah kitab Imam Ghazali ini sudah menunjukkan kepada isi kitab. Isi kitab cara ahli ibadah. Jadi nak menunjukkan betapa pentingnya ibadah ini, itulah objektif manusia dan juga jin ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk beribadah. Fattariqu ilaihi wadihun lil qasidin. Jalan menuju kepadanya itu jelas bagi orang yang menuju kepadanya. Orang yang tak menuju dia tak nampak. Yang tak mau kepada ibadah, dia tak nampak. Wad dalil yang tidak menuju kepada Allah, ilahi ay ilallah. Wad dalilu alaihi la'ihun lin nazirin. Dan dalil yang menunjukkan kepada kewujudan Allah, kekuasaan Allah, keesaan Allah, kesempurnaan Allah, keagungan Allah, keindahan Allah, itu bersinar bagi orang yang memandang. Tapi memandang dengan akal fikiran. Orang yang tak berfikir boleh jadi dia hidup dalam dunia ini sebagaimana binatang, makan, minum, kemudian buang kumuhannya, kemudian beranak pinak, kemudian tua, kemudian sakit, kemudian mati. Tak perasan ada Tuhan. Walakinna Allah yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allahumma ij'alna minal muhtadin. Akan tetapi walaupun jalan kepada Allah itu jelas, walaupun dalil kepada kewujudan dan kuasaan Allah itu jelas, akan tetapi Allah Ta'ala menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi masing-masing ada untuk nasib dia atas dunia ini. Minhum syaqiyyun wa sa'id. Ada di kalangan mereka itu yang celaka, yang bakal menjadi ahli neraka, dan ada sebahagian daripada mereka itu orang yang bahagia. Kan nanti di bulan Ramadan biasa juga solat tarawih atau sebelum witir, antara doa yang dibaca oleh imam, Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syarifatil mubarakati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Jadikanlah kami pada malam yang berkat ini dia kalangan orang yang bahagia, yang diterima amal ibadah dia. Dan jangan jadikan kami di kalangan orang-orang yang celaka, yang ditolak amalan-amalan dia di dunia tidak diterima. Mungkin kerana kufur dia, mungkin kerana syirik dia, mungkin juga kerana tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dialah yang lebih mengetahui siapakah yang mendapat hidayah. Kadang-kadang kita menyamar, kita berlakon, kita berlagak, kita mendakwa kononnya kitalah yang paling betul, kitalah yang paling sunnah, kitalah yang paling wara', kitalah yang paling soleh. Tak perlu dakwa. Allah lebih tahu. Wassalatu ala sayyidil mursalin. Selawat ke atas penghulu segala rasul. Wa ala alihil abrarit tayyibin at-tahirin. Dan ke atas keluarga baginda yang elok-elok, yang baik-baik, yang bersih-bersih. Wasallim wa azim ila yaumiddin. Dan salam serta besarkan, agungkan kedudukan mereka hingga hari kiamat. I'lamu ya ikhwani, as'adakumullahu wa iyaya bimardatihi. Amin. Moga-moga doa Imam Ghazali ini Allah makbulkan kena kepada kita juga. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, moga-moga Allah Ta'ala membahagiakan kamu dan juga saya dengan redha-Nya. Orang kalau dapat redha Allah, bahagia hidup dia. Kalaupun zahirnya orang tu bahagia, kaya, sihat, ramai penyokong, ramai peminat, itu dan ini, tapi kalau tidak dapat redha Allah, maka orang itu tidak bahagia. Ketahuilah apa?
ketahuilah annal ibadata thamaratul ilmi wa faidatul umri wa hasilul abidil aqwiyai wa bida'atul awliyai wa tariqul atqiyai wa qismatul a'izzati wa maqsidu dawil himmati wa syi'arul kirami wa hirfatul rijali wa ikhtiyaru ulil absari. Ketahuilah wahai saudaraku bahawa ibadah merupakan buah kepada ilmu, dan juga ibadah merupakan faedah kepada umur. Jadi kalau orang tu panjang umur tidak beribadah, sebenarnya tidak ada faedah. Orang kalaupun umurnya pendek, masih muda lagi, masih remaja lagi, sudah meninggal dunia, tapi banyak faedah kalau umur itu diisi dengan ibadah. Dan inilah penghasilan, inilah produk hamba-hamba Allah yang kuat. Bukan yang bergusti, bukan yang bertaekwondo, bukan yang suka bergaduh, tapi yang beribadah. Tak percaya orang yang angkat besi di gym tu, kalau bukan ahli ibadah, angkat selimut pagi-pagi pun tak mampu dia. Terasa berat dia nak angkat selimut, nak bangun sembahyang subuh. Padahal dia di gym boleh angkat dia besi yang berat-berat, tapi hakikat dia tidak kuat. Dan inilah yang merupakan barang dagangan para wali, dan inilah jalan orang yang bertakwa, dan inilah bahagian habuan orang yang mulia, dan inilah tujuan orang yang mempunyai himmah yang tinggi, dan inilah syiar kepada orang-orang yang mulia, dan inilah profesi pekerjaan orang-orang yang anak jantan. Ar-rijal ni maknanya lelaki, termasuk perempuan sebenarnya. Tapi bukan bercakap tentang lelaki sebagai lelaki, tapi bercakap tentang keberanian. Orang yang berani, dia mahu beribadah. Dan inilah pilihan orang yang mempunyai pandangan mata hati, dan inilah jalan kebahagiaan. Wa minhajul jannah, dan inilah juga jalan menuju kepada syurga. Mana dalil? Qala Allah Ta'ala, wa ana rabbukum fa'budun. Wa qala ta'ala, inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Firman Allah Ta'ala, dan aku merupakan Tuhan kamu, maka sembah akan aku, beribadah kepada aku. Jangan menyembah dan beribadah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu namanya syirik. Boleh jadi syirik yang jali, yang jelas, bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrik. Boleh jadi juga syirik yang khafi, yang dilakukan oleh orang Islam yang riak, yang melakukan ibadah untuk mendapat habuan dari manusia. Jangan. Allah perintah fa'budun, yakni sembah akan daku, ibadah akan daku. Dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya ini merupakan, yakni syurga dan juga balasan baik di akhirat, merupakan jazaa, merupakan habuan pembalasan, dan adalah amal-amal kamu itu disyukuri. Walaupun hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak perlu kepada ibadah kita. Kalau kita tidak beribadah, Allah tetap Allah, Allah tetap berkuasa. Beza kalau kita manusia, kalau orang tidak taat pada kita, jatuhlah. Kerajaan pun jatuh kalau orang sudah tidak undi. Tapi Allah tidak perlu pada undi, tidak perlu pada orang sembahyang. Kalau tidak ada orang sembahyang, Allah tetap Allah. Bukan berarti oleh kerana tidak ada orang sembahyang maka Allah tidak lagi Tuhan. Tetapi walaupun begitu, Allah tidak perlu pada sembahyang kita, tidak perlu kepada puasa kita, tidak perlu pada haji kita, tapi usaha kita itu disyukuri, diberi balasan pahala dan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala rahimallahu ta'ala, summa inna nazarna fiha wa ta'ammalna tariqaha min mabadiha ila maqasidiha allati hiya amani sadikiha, fa idha hiya tariqun wa'run wa sabilun sa'bun. Kemudian setelah kita tahu bahawa tujuan kita hidup ni adalah untuk beribadah, apabila kita perhatikan kepada ibadah dan kita renung kepada ibadah, kita lihat kepada jalan menuju kepada ibadah daripada mula, katakan dengan taharahnya, bersucinya, hinggalah kepada tujuannya, iaitu ridha Allah, yang menjadi cita-cita orang yang menjalani jalan ibadah tu. Cita-cita dia ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku,
Engkaulah maksud aku, tujuan aku, dan ridhamu lah yang menjadi tuntutanku. Tiba-tiba dia didapati ibadah ni merupakan jalan yang bengkok, susah, dan merupakan perjalanan yang sukar. Kathiratul aqabat, banyak dakian tempat tingginya. Syadidatul masyaqqat, dahsyat kepayahan. Ba'idatul masafat, jauh pula perjalanan. Azimatul afat, besar segala penyakit-penyakitnya. Kathiratul awaiqi wal mawani, banyak perkara yang melambatkan ibadah dan menghalang daripada ibadah. Hafifatul mahaliki wal maqati, penuh dengan kebinasaan dan juga tempat-tempat yang terputus. Macam orang yang berjalan tu, lalu kat sini ada tanah runtuh, lalu kat sini ada jalan yang terputus. Ni jalan ibadah, tak mudah. Waziratul a'da'i wal quttab, penuh dengan musuh dan juga orang-orang yang menyekat di jalanan. Azizatul asya'i wal atba', tapi kalau nak cari penyokong dan juga pengikut ibadah sikit, tak boleh susah-susah lah. Tengok masjid dengan stadium, mana ramai penyokong. Masjid free, tapi stadium kena bayar. Lagi kalau konsert yang seat yang khusus tu sampai ratus-ratus penuh, sold out. Nak kata macam mana? Inilah ceritanya. Wa hakaza yajibu an takun. Dan macam inilah kata Imam Ghazali yang sepatutnya berlaku pun. Kita nak komplain macam mana? Li'annaha tariqul jannah, kerana ibadah jalan ke syurga. Jadi bila jalan ke syurga tak ramai. Bukan orang nak masuk syurga, ya. Tapi ini rahsia dia. Fayasiru hadha tasdiqan lima qalahu sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah keadaan ini membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sabda, tak mungkin tak akan berlaku, pasti berlaku. Apa dia? Ala wa innal jannata huffat bil makarihi wa innan nara huffat bis syahawat. Ketahuilah, sesungguhnya syurga itu dikelilingi oleh benda-benda yang dibenci oleh nafsu. Lagi 2 hari nak kena tahan lapar. Makanan dah ada depan mata tapi tak boleh makan. Cuaca panas, dahaga sangat, bibir dah pecah-pecah, tekak dah kering, air ada depan tu. Air kelapanya, air tebunya, ABC-nya, cendolnya, tapi tak boleh minum. Nafsu tak suka. Lagi pula yang kahwin sebelum Ramadan, karen kuat. Alah, tapi nak tunggu maghrib macam lambat. Tapi rasa-rasa macam nak dah. Nafsu tak suka. Tetapi kalau neraka dikelilingi dengan syahwat. Bahkan kalau nak masuk neraka senang, tak payah buat apa. Tak payah semayang, tak payah puasa, tak payah haji. Apa yang rasa senang buat. Masuk neraka. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal jannata haznun bi rubwatin. Ketahuilah bahawa syurga itu umpama tempat yang sukar, yang tinggi untuk didaki. Wa innan nara sahlun bi sahwatin. Sementara neraka itu ibarat jalan yang landai, yang mudah untuk dilalui. Ibarat kata naik basikal, kalau naik bukit kan payah. Kalau turun bukit tak payah kayu. Tak payah kayu pun laju. Macam itulah kalau nak ke neraka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqtarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qulna min dhillatil ma'siyati ila izzatil taati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Kitab itu siapa yang nak simpan terus, nak belilah katakan, harga di kulit itu 35, tapi nak senang 30 sahaja. Kalau nak bayar terus kepada saya boleh, ataupun lantik satu orang masjid yang incas bayar kepada dia pun boleh juga.
Kalau tak nak pun boleh pulangkan kembali ke hadapan. Nanti apa minta masjid bayarkan dulu lah.